Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan pengajian pada malam ini berkenaan dengan Maqulatul Ashar. Jadi sebahagian mutakalimin mereka tidak memasukkan Maqulatul Ashar dalam perbincangan umur ammah. Dia cuma pembincangan al-istidrad, tetapi bagi saya dia juga adalah sebahagian daripada umur ammah. Dan sebab itu Syekh Muhammad Rabi' memasukkan perbahasan Maqulatul Ashar ini di dalam perbahasan umur ammah. Apapun dia agak penting dalam kefahaman kita tentang al-mumkinat, al-mawjudat, iaitu cara untuk kita nak membezakan Allah SWT dengan makhluk ataupun perkara-perkara yang mungkinat. Okey, sebelum kita mula, ada apa-apa soalan? Okey, kita tunggu sekejap kawan-kawan kita. Alhamdulillah. Saya baca dulu sedikit Maqulatul Ashar. Jadi saya snap bagilah dia punya kandungan dia, buku ni. Dia ada mukadimah Maqulatul Ashar yang agak lengkap lah. Okey. Okey, macam mana munculnya Maqulatul Ashar? Ini yang perlu kita fahami. Kenapa mutakalimin menerima makulah yang dibuat oleh Aristotle dan diterima pakai dalam metodologi mereka. Okey. I'lam ya akhi wa qafani Allahu wa iyyaka wa anna al-mafahim was-suwar al-mawjudah fi zihni tanqasimu ila al-qismain ma'ani juz'iyah wal ma'ani al-kulliyah. Lafaz wujudi dengan maujud. Okey, wujud itu adalah sifat, maujud itu adalah ataupun amrun zaid dengan maujud. Maujud itu adalah perkara tersebut. Okey. Amrun, kalau nak sebut amrun wujudi. Kalau wujud sahaja dia adalah sifat amrun zaid bagi mumkinat dan juz'iyah bagi zat Allah SWT ataupun sebahagian daripada zat Allah SWT. Mawjud iaitu syai'un, asyai' tersebut. Diketahuilah bahawasanya kefahaman dan juga konsep yang terwujud di dalam akal kita ini terbahagi kepada dua, iaitu ma'ani juz'iyah dan juga ma'ani kulliyah. Makna-makna juz'i ataupun single meaning dan juga ma'ani kulliyah, general ataupun universal meaning. Wa qad istalahu ala tasmiyatil ma'ani kulliyah khasatan bil ma'qulat. Maka ulama istilah mereka mengistilahkan dengan nama ma'ani kulliyah tadi dengan dinamakan sebagai bil ma'qulat. Maksud sesuatu yang masuk. Contoh kita fikir tentang pokok ini. Kan, pokok ini. Kemudian kita fikir bila makna pokok itu masuk ke dalam kepala akal kita ini, kita tasawur, pokok ini, zat pokok ini, realiti pokok. Tetapi pokok yang masuk ke dalam akal kita itu, itulah dinamakan sebagai al-ma'qulat. Sebab pokok ni tak masuk dalam otak kita secara fizikal. Dia hanya masuk makna sahaja, lafaz pokok tersebut. Fal ma'qulah hiya suwar kulliyatu mawjudatu fi zihni, iaitu sur kulli, bentuk kulli yang masuk ke dalam ataupun yang wujud di dalam akal kita. Sebab itu dinamakan sebagai ma'qulat. Ini bukan surat lagi. Yang ni saya buat mukadimah sikit. Saya bagi snap gambar ni, gambar kitab ni. Hanya beberapa muka surat saja untuk nak tahu kedudukan ma'qulat tadi. Apa maksud ma'qulat ya? Okey, macam mana timbulnya ma'qulat ini? Wa tanqasimu ma'ani kulliyah ila ma'qulatil awwaliyah dan juga ma'qulati as-saniyah. Okey, apa itu ma'qulatul awwaliyah?
dan juga maqulatus tsaniyah. Okey, maqulatul awwaliyah huwa suwar ma'ani kulliyah li asya' allati yatalaqqaha dhihna mubasharatan minal kharij. Okey. Maqul awal itu adalah contoh perkataan ni di antara kita panggil pokok apa, lidah jin, contoh lidah jin. Okey, jadi lidah jin ini adalah sebahagian daripada pokok. Jadi lafaz pokok yang kita faham secara realiti ni, di alam realiti, itu dipanggil sebagai maqulul awal. Kemudian maqulatus tsani iaitu sifat wal ahwal tu'aradu lil maqulatil awwaliyah li zihni. Kemudian pengertian daripada pokok tadi, makna dia tu bila masuk ke dalam akal, maka dipanggil sebagai maqulatus tsani. Jadi kalau saya bagi contoh yang lain, Zaid, Ahmad dalam alam realiti, Muhammad, Zaid, Ali dan sebagainya, itu adalah maqulatul awal. Manakala perkataan al-insan daripada Zaid dan juga Ahmad, Ali tadi, itu adalah maqulatus tsani. Maksudnya difahami daripada maqul awal itu adalah maqul tsani. Perkataan insan itu adalah maqul tsani yang difahami daripada lafaz luaran ataupun zat luaran seperti Zaid, Ahmad dan Ali tersebut. Okey, jelas Sebab apa dia makan maqul tsani? Sebab dia berada dalam kedudukan yang kedua dari segi susunan cara manusia itu berfikir. Semestinya dia kena tahu dulu secara luaran, barulah maklumat tersebut masuk ke dalam akal manusia. Okey. Okey, bagaimana maqulat ini, maqulat ats-tsaniyah ini, maqulatul ma'ani kulfi ini yaqumu al-aqlu bitajrid suratil al-hissiyah fa yab'aduha ma bi min al-imtiyaz wa yahtafizu biha min al-ishtiraq fa ina idzin yahsulu al-aqlu ala kulli min al-juz'i. Okey, bagaimana maqulat itu boleh masuk ke dalam akal? Sebab bila manusia ini dia mengetahui sesuatu dengan panca indera dia, kemudian akal mentajridkan benda tersebut, hanya mengambil makna sahaja daripada objek-objek tersebut. Seperti kita tengok rumah, maka perkataan rumah masuk dalam akal kita dan kita boleh tasawur apa itu rumah, maka itu dinamakan sebagai al-maqulat. Okey, itu sebuah sikit. Okey. Kemudian kita tengok dalam kitab apa itu makna maqulat Okey. Yang terusnya ta'riful maqulah. Al-maqulah ta'ni al-mahmulat. Mufraduha maqulah. Bermaksud mahmulat, benda yang kandungan ataupun benda yang merupakan konten, yang mana mufradnya itu adalah maqulah. Contoh kita tahu maqulah tu maqulah, perkataan ataupun ucapan, khabar, berita, itu termasuk dalam maqulah. Wa innama tutlaqu ala mahmul maqulah li'anna mahmul fil qadiyah maqulu ala mawdu'. Sebab dikatakan ke atas mahmul itu maqulah kerana apa? Sebab mahmul di dalam qadiyah itu menjelaskan tentang mawdu'. Contoh kita al-insan haiwanun nati, and kita al-insan haiwanun nati ataupun al-alam mutaghayyir. Jadi al-alam itu mawdu', mahmul itu dikatakan sebagai maqulah mutaghayyir itu sebab wa yukhbiru 'anil mawdu'. Sebab itu dinamakan sebagai mahmul itu maqulah. Fal maqulah fil lughah bi ma'na al-mahmulah wal muradu bi lughah a'am min al-mahmulat az-zatiyah wal 'aradiyah. Ai anna kulla ma yaq'u fil martabatil mahmul yu'abbiru anhu bil maqul. Kerana setiap yang berada dalam kedudukan mahmul akan dijelaskan dengan perkataan bil maqul. Fa wa yuqalu ala mawduhi, kerana dia menjelaskan, menceritakan berkenaan dengan mawdu' dia, subjek. Predikat dia adalah fungsinya adalah mahmul, menjelaskan tentang subjek. Ay yahmilu alaihi wa laysa bahsul huna 'anil ma'qulat bi makna lughawi, tapi bukan dengan maksud lughah yang kita bincangkan di sini, tapi ini adalah perbincangan yang khusus yang ada istilah yang digunakan sebagai maqulat. Jadi bal yuradu biha al-maqul alladhi yattasifu bi annahu jinsun ali la jinsa fahaha. Jadi maqul yang dimaksudkan adalah jinsun ali, jins yang tinggi, yang mana tidak ada jins lagi di atasnya. Yang jins yang kita faham yang dariju tahtahu al-anwa',
ataupun ajnas yang lain. Jadi di bawah jins itu ada ajza ataupun ajnas yang lain ataupun nau' yang lain. Okey. Itu setakat itu untuk buku ni. Saya snap bagi kat antum semua. Okey, baik, kita masuk kitab kita, iaitu berkenaan dengan Maqulatul Asyar. Jadi semua dah masuk. Okey, Maqulatul Asyar, saya present ni. Mana dia tadi? Ya Rabbana. Okey, muradu bihi al-ajnasul al-aliyah. Okey, Maqulatul Asyar ni ataupun istilah yang lain dipanggil tasnifat, tasnifat ataupun susunan tasnifat al-mawjud. Jadi maqulat itu terbahagi kepada dua, jauhar dan juga arad. Okey, maqulat ni asalnya daripada mana? Asalnya oleh Aristotle di dalam bukunya Kategoris. Di situ dijelaskan tentang Maqulatul Asyar. Dia adalah merupakan orang yang terawal mensistematikkan perbahasan maqulat dan ditulis secara buku lah, maksudnya secara sistematik. Okey, jadi adakah bila mutakallimin mengambil fahaman, idea ataupun falsafah disebut sebagai falsafah Aristo ataupun falsafah Sokrat, adakah dia bermaksud Maqulatul Asyar ini adalah falsafah Aristo ataupun falsafah Socrates? Tidak. Sebab Maqulatul Asyar ini dia adalah kefahaman universal, seperti mana ilmu mantik, seperti mana tentang perbahasan al-mawjud, tentang perbahasan existence, tentang perbahasan al-kauniyah, al-alam dan sebagainya. Dia adalah perbahasan al-mantiqiyah dan juga perbahasan yang bersifat universal. Siapa-siapa jumpa pun itulah perkara itu tersebut. Cuma perbezaan daripada sudut istilah sahaja. Kalau buku tersebut ataupun orang yang jumpa tersebut adalah orang Greek dahulu, maka mereka menamakan dengan nama mereka dan kita hanya menterjemahkan perkataan mereka. Sekiranya orang Cina jumpa, mereka yang mensistematik, yang menggagaskan ilmu ini, maka mereka akan letakkan nama tersebut dalam bahasa mereka. Jadi dia tidak ada jinsiyah, dan juga tidak ada diniyah, tidak ada aspek keagamaan dan juga tidak ada aspek kebangsaan ataupun mana-mana bangsa ataupun benua. Dia adalah bersifat universal. Jadi begitu juga macam ilmu matematik. Kalau orang Cina tambah 1 tambah 1 pun 2, orang India 1 tambah 1 pun 2, orang Bangla 1 tambah 1 pun 2, orang Arab 1 tambah 1 pun 2 juga. Dia adalah ahkam yang kulli. Itu kita kena faham. Sebab banyak tuduhan daripada puak-puak yang tidak bertanggungjawab. Mereka bila nampak Maqulatul Asyar ada kategoris, ni falsafah Aristo lah ni, dia ambil daripada falsafah Greek, ada pengaruh Greek dan sebagainya. Bukan maksud dia begitu. Ini kefahaman yang, dan kita pula tidak pandai menjawab. Ya, kita kata memang ada pengaruh Greek, yang akan menimbulkan lagi salah faham tersebut. Akhirnya ada ilmuwan kita sendiri mengaku kami ilmu kalam kami terkesan dengan falsafah Greek. Dia bukan berjawab satu lafaz macam itu. Kita kena jelaskan bahawasanya ilmu yang digagaskan oleh ahli falsafah Greek ini adalah ilmu yang bersifat universal. Mana-mana bangsa pun, kalau mereka yang menggagaskan ilmu ini, kita menerima sebab dia berkaitan dengan hukum-hukum yang universal dan dipanggil badihiyah ni, self proven ke self evident. Maksud benda tersebut, diri benda tersebut itu telah terbukti benar dan juga tepat, dan juga bertepatan dengan realiti. Jadi itu yang kita kena faham. Sebab saya pernah jumpa di kalangan syairah kita juga, apabila mereka mempertahankan mazhab ataupun mempertahankan ilmu kalam, mereka kadang-kadang hujah tersebut tergelincir. Akhir sekali memberi kesan dan juga kemudaratan juga balik kepada mazhab Asy'ariyah. Okey, jadi lepas ni kalau tanya, kita boleh jawab lah. Jelas kan? Wa'tubirat Maqulatul Asyar ajnasan 'aliyah lil mumkinat. Okey. Maqulatul Asyar ini jinsun wa maqulu 'ala katsirin mukhtalifin fil haqiqah fil jawab huwa. Jadi Maqulatul Asyar ini adalah jins itu adalah maqul 'ala katsirin, dikatakan ataupun digunakan kepada perkara yang banyak yang berbeza daripada sudut hakikat.
dalam menjawab persoalan ma huwa. Wa'tubirat maqulatul ashar ajnasan aliyah. Jadi maqulat ni kategori adalah jins yang ali bagi perkara-perkara mungkinat, di anal mumkin alladhi wujudahu min ghairihi imma jahar wal arad. Kerana mungkin yang mana wujud dia tu dengan sebab lain, iaitu kita ini kewujudan kita ditentukan ataupun ditarjihkan oleh Allah SWT, sama ada jauhar ataupun arad. Fal jauhar maqulatu bi ra'siyah. Maka jauhar ini adalah maqulat kepala dia. Maksudnya asas itu adalah jauhar. Wal aradu tis'ul maqalat. Ia, manakala arad itu adalah 9 maqulat. Okey, 9 kategori. Maksudnya dalam maqulatul ashar, satu hanya jauhar dan 9 lagi itu adalah arad. Maka arad dia apa? Al-kam wal kaif wal idhafah wal aina wal mata wal wada' wal mulk wa an yaf'al wa an yanfa'il, ay al-fi'lu wal infi'al, wa hadhihi tis'ah an-nu' idhafiyah lil arad. Maka inilah 9 yang kita akan perincikan satu persatu nanti. Wa huwa binisbati laha ardul am, dan dia merupakan nisbah kepadanya itu adalah kal ardul am. Ini bagi contohlah, seperti kal mashi binisbatil insan, berjalan, sifat berjalan bagi manusia, maka itu adalah ardul am. Fala yunafi kauniha fil hadis zatiyah ajnasan aliyah iz laisa dakhilan haqiqatiha hatta yakunu huwa jinsun ali laha. Maka tidak menafikan keadaan pada hak zatnya itu jins yang ali, iz laisa dakhilan, yang mana bukan, dia merupakan, arad ini dia bukan dakhil kan, pada hakikat sesuatu tersebut. Dan dia adalah amrun aradun hatta yakuna huwa jinsun ali laha, sehinggalah dia menjadi jinsun ali bagi perkara tersebut. Jadi kalau kita kata al-insan haiwanul mashi, itu adalah sebahagian daripada takrif yang tidak jamak dan tidak manik. Okay, wa jumhur hukama ala anal maqulat asyara bi istiqra'. Okay, macam mana para pemikir menjumpai perkataan maqulat ni, iaitu melalui al-istiqra'. Istiqra' ni apa? Tatabu' juz'i, iaitu dengan membuat bancian pemerhatian terhadap perkara-perkara yang berada di sekeliling mereka. Seperti mana al-istiqra' juga berlaku dalam ilmu nahwu. Seperti kita kata al-kalimah wa ismun aw harfun aw fi'lun. Itu bil istiqra'. Itu istiqra' tam lah. Ni adapun sebahagian kata ghalibuz zan, sebab dia bukannya istiqra' yang tam, dia adalah istiqra' yang nakis. Sebab al-mawjudat ni banyak, sampai ke planet Pluto dan sebagainya, cakrawala, galaksi yang mana tidak mampu dicapai oleh manusia. Cuma kita hanya berdasarkan kepada istiqra' yang nakis. Tapi istiqra' nakis ni kata istiqra' yang kuat lah, sebab al-mawjudat yang di sekeliling kita itu kebanyakannya dapat dicapai. Adapun al-mawjudat yang seperti planet-planet yang belum lagi dijumpai, itu mungkin mengambil ahkam yang lain, ataupun kita boleh kata kita boleh taglibkan perkara ini kepada orang kata apa, galaksi-galaksi yang lain yang mempunyai makulah yang sama, seperti mana al-mumkinat yang kita dapati dalam sekeliling manusia sejak zaman berzaman. Jadi makulah ini adalah berdasarkan kepada istiqra'. Jam'uha bi ba'dha fil qawli. Okey, yang mana ringkasannya mereka buat satu formula lah. Zaidun tawilul azraq. Sebahagian syair, sebahagian nazam dia kata al-abyad. Tapi kedua-dua itu bermaksud warna lah. Makulatul kaif. Zaid tawilun azraq bin Malik fi baitihi bil amsi kana muttaki'an biyadihi khusnun lawahu faltawa. Fahadhi 10 maqulati suwa. Okey, maksud dia okey Zaid seorang yang panjang, ni saya cuba terjemah lah, berwarna biru, merupakan anak Malik di rumahnya kemarin. Kana muttaqian, sedang bersandar, sedang duduk bersandar. Di tangannya itu ada ranting kayu. Lawahu, dia membengkok ranting tersebut. Faltawa, maka ranting tersebut pun
membengkok. Maka inilah 10 makulat yang dikatakan tersebut. Okay, jadi kita perinci satu persatu. Fa asyara bi qawlihi Zaid. Okay, Zaid itu merujuk kepada ila maqulatil jauhar. Ini satu-satunya jauhar tadi. Kemudian tawil, panjang, iaitu merujuk kepada maqulatul kam. Al-Azraq, maqulatul kaif. Kemudian Ibnu Malik, maqulatul idhafah. Sebab dia anak Malik, anak lelaki kepada Malik. Wa biqaulihi fi baitihi maqulatul aina, maksud berada di rumah. Bil amsi, iaitu maqulatul mata. Wa biqaulihi muttaqiun, ataupun muttaqian ilal wada', iaitu maqulatul wada'. Wa biqaulihi biyadihi khusnun, di tangannya itu ada ranting, itu maksudnya ilal mulk, maqulatul mulk, pemilikan. Wa biqaulihi lawahu faltawa, iaitu merujuk kepada ila fi'li, maqulatul fi', perbuatan. Wa faltawa infi'al. Faltawa itu maka bengkok, macam contoh macam inkasar tu zujaja fankasara, maka itu adalah infi'al, tindakan ataupun hasil terhadap perbuatan tersebut, maka dinamakan sebagai al-infial. Dan sebahagian yang lain menyebut maqulatul asyani saunazimuha fil baiti syari aula fi rubati wa fadlan. Dia mengikut kedudukan jauhar, kam, kaifa, mudhaf, mata, aina, wada', yanfa'in, fi'lan. Wa ja'ala ba'du maqulatul arba'. Okay, sebahagian pula tak jalan pula kita ni. Sebahagian pula mengatakan menghimpunkan kepada 4 sahaja, iaitu jauhar, kam, kaifa, nisbah, syamilah, li sab'ah al-baqiyah. Wa nisbah, ini merangkumi 7 yang lain tadi, nisbah ini. Jadi yang 4 bahagi 4 ni lebih mudah lah. Jauhar, kam, kaif, sebab nisbah dimasukkan 7 yang baki tadi ke dalam nisbah. Okey, ada yang ni ke? Okey. Okey, wa ja'ala ba'dhum khamsan, sebahagian menjadikan dia sebagai 5, arba'ah madhkurah. Wa ja'ala harakah maqulatu bi ra'siyah yal khamsah, jika menambah harakah makulah, iaitu yang kelima, harakah lah. Wal mafqulat la tu'arrafu bil had tam au nakis. Okay, makulat ini tidak didefinisikan dengan had tam, iaitu ta'rif bil had tam. Wan nakis au rasam tam li ihtiyaj hadha ta'rifat ila jinsin, kerana kesemua jenis definisi yang di atas ini memerlukan kepada jinsun. Seperti hatam, dia terdiri daripada jinsun wa faslun. Had naqis, jinsun wa khassah. Ni mungkin itu. Okey, kalau rasam jinsun dengan faslun. Okey, rasam tam jinsun dengan ardul am, macam itulah. Ataupun satu lagi, sebab apa? Alasannya adalah kesemua definisi tadi memerlukan kepada jinsun. Contoh, kita definisikan al-insan haiwanun natiq, itu adalah ta'rif hatam. Kemudian kita kata al-insan haiwanun yamshi ataupun al-mashi, maka itu adalah had naqis. Okey, sebab dia ada di sana haiwan yang lain juga berjalan dengan 2 kaki ataupun dengan definisi yang lama. Jadi semua definisi ini ada jinsun. Wa hadhil maqula ajnas aliyah la yatasawwara jinsun wala faslin. Sebab apa? Sebab kerana makulat ini adalah ajnas yang ali, jins yang tinggi. Kita tahu jins ada jins ali dengan jins sufla, jins bawah, jins adna, yang mana tidak kita boleh bayangkan jins yang mana dia ada jinsun dan juga faslun. Lianna tarakkaba min al-amrayn mutasawwiyina yakun kullu minhuma faslan mujarrad ihtimalul aqli, kerana susunan daripada 2 perkara tersebut. Sekejap. Admit. Okey.
Susunan daripada dua perkara tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh li'anna tarkib minal amrayn mutasawwiyah, ini kerana tersunan daripada dua perkara yang sama, yakunu kullu minhuma faslan mujarrad li ihtimal al-aqli, cuma dia adalah pemisahan kepada semata-mata ihtimal akal. Rubbama qada al-aqlu bi intifai, yang kemungkinan akal boleh menghukum atas penafian kewujudan perkara yang didefinisikan tadi. Lidzalika fa inna haja aznas maqulah tu'arrafu bil rasmin nakis. Sebab itu dia kata maqulah ini hanya didefinisikan dengan rasam nakis. Ini saya rasa maklumat tambahan lah. Okey, maka begitu mereka mendefinisikan maqulah itu sebagai mana dah? Oh, tak ada dalam ni. Bihazihi maqulat wa fi mayali. Okey. Nanti kita mana tadi definisi maqulat? Okey, ajnas aliyah lil mumkinat lianna jap. Okey, definisi ambil dalam buku ni lah. Okey. Yang itu maksud fahiya ajnasul aliyah allati tuhitu bi jami'il mawjudat fil alam imkan. Okey, fa hadha istilah al-qaum ataupun maqul alladhi yattasifu bi annahu jinsun ali la jinsa fawqahu fal jinsu safil yahmiluha wa kaza mutawasit lakin muradu jinsun ali faqat. Okey, dimaksudkan maqulat itu adalah jinsun ali sahaja. Okey, ataupun ajnas al-aliyah, definisi bagi maqulah. Okey, jelas Kemudian kita masuk dalam ahkam yang pertama, iaitu maqulatul jauhar. Apa itu jauhar? Ahkamul jauhar annahu qabala lil baqa zamanaini fa akthar. Okey, dia adalah berlawanan dengan baqa ataupun annahu qabil. Minta maaf annahu qabil, sebenarnya jauhar ini menerima bagi kekal dalam dua keadaan ataupun lebih. Fa hadha hukmu daruri la yahtaj ila dalil. Ini adalah hukum yang daruri. Daruri ini self evident, self proven, maksudnya benda yang tidak perlu dibuktikan. La yahtaj ila dalil fa inna na'lamu anna al-hadiraini ma'na ad-darsul madin hum hadiruna ma'na al-yawm duna taghayyur fihim wa in kana hunaka taghayyur fa fihi a'rad. Okey, kita ketahui orang yang hadir bersama kita pada minggu lepas, mereka itu juga yang akan hadir pada kita pada hari ini. Maksud jauhar yang sama, itu maksud dia. Mana tidak ada perubahan bagi mereka. Yang berubah itu, kiranya itu berubah, maka contoh dulu dia mai muka putih, bila dia mai sekali lagi muka merah, itu maksud dia a'rad. Tapi kalau jauhar itu adalah maksud orang yang sama, individu yang sama, bukan merujuk kepada sifat tapi merujuk kepada zat dia. Okey. Yang kedua, annal jawahir la tatadaqalu fi ba'dihha ala jihati nufus min ghairi ziyadah fil hajmi. Amma ala jihati zarfiyah fala mani'a min at-tadaqul wa hadha hukum muttafaq alaihi min al-ulama al-kalam. Okay, jauhar dia tidak masuk, maksudnya saling masuk antara satu sama lain ala jihati nufus min ghairi ziyadah fil hajmi, dengan tanpa memberi penambahan pada berat, pada kuantiti atau pada aspek berat lah. Amma ala jihati zarfiyah, tetapi dalam aspek zarfiyah, maksud keadaan, kedudukan, fala mani'a ataupun hal, zarfiyah ni juga hal, maka tidak terhalang benda tersebut. Wa hadza hukmu muttafaq alaihi minal ulama al-kalam. Okay, ini adalah hukum yang disepakati oleh ulama kalam. Yang ketiga, jauhar mutamathilah fil haqiqah wa hadza hukmu mukhtalaf fihi. Okay, dia kata adakah yang ketiga berkenaan dengan jauhar ini, dia boleh sama daripada sudut haqiqah. Ini adalah perkara yang tidak ini ada hukum yang dikhilafkan. Contoh kan, pen yang dihasilkan sama, macam kita tengok objek-objek pensel kan ada banyak pensel yang sama, maka itu dikatakan sebagai mutamathilah fil haqiqah. Itu boleh berlaku. Okay, fal mutakallimu yaqulu innal ajsam mutamathilah fil haqiqah li'anna murakkaba minal jawhari fardah wa hiya mutamathilah fil haqiqah wa ikhtilaf bainahuma innama huwa fil a'rad.
Dia kata kerana mutakallimun mengatakan jisim yang sama itu, yang mana hakikat yang sama, kerana dia tersusun daripada jauhar yang satu. Wahya mutamathilah, sama daripada sudut hakikat, tetapi waqtila bainahuma innama fil a'rad. Tapi perbezaan dia adalah daripada sudut a'rad. Bagi contoh, pen yang sama, kita andaikan pen ni pen yang sama. Dia punya hakikat yang sama, jauhar yang fard yang sama, tetapi dari sudut kedudukannya. Okey, ini duduk sebelah ni, ini duduk sebelah ini. Jadi menyebabkan perbezaan itu, makulatul kaif atau makulatul aina itu berbeza mengikut kedudukan masing-masing. Itu maksud dia. Wal hukama qalu innal ajsam mukhtalifah fil haqiqah li'anna murakkab minal huyula was surah wal jismiyah wan na'iyah. Okey, bagi ahli falsafah pula, mereka mengatakan jisim itu berbeza-beza. Kerana dia tersusun daripada huyula ni boleh baca huyuli was surah wal jismiyah wan nau'iyah. Huyuli dia benda yang amrul i'tibari ataupun hal. Di dalam surah adalah bentuk, jismiyah itu adalah jisim, nau'iyah itu jenis, spesies. Okay, jadi menurut ahli falsafah, benda itu dia tidak sama sebab masing-masing ada huyula sendiri, ada surah sendiri, ada jismiyah sendiri, ada nau'iyah. Wasuratun nau'iyah mukhtalifah fil ajsam bi ikhtilafil athar wal lawazim. Dan surah nau'iyah ini berbeza mengikut jisim berdasarkan kepada perbezaan kesan dan juga lawazim. Kesan daripada jauhar tersebut dan juga lawazim minal jauhar. Contoh, jauhar tersebut jenis yang yabis, yang kering, ataupun yang jenis basah, arak dia, maka dia berbeza jauhar dengan jauhar yang lain. Okey. Jadi ahkamul jauhar ni senanglah, sebab setiap benda ada jauhar. Sama ada jauhar tersebut fard ataupun jauhar tersebut murakkab yang terdiri daripada jawahir. Jadi jauhar ini adalah kefahaman bagi mutakallimin yang mengatakan setiap perkara yatarakkabu minal jauhar. Dan elemen yang paling kecil itu dipanggil sebagai jauhar fard. Tak kisahlah walaupun saintis jumpa partikel yang paling kecil selepas atom ataupun molekul lain, maka dia tetap juga dinamakan sebagai jauhar. Iaitu yang mana berakhir sesuatu itu kepada jauhar fard. Sebab apa? Sebab mutakallimin mereka nak menyelesaikan isu mengelak daripada berlaku tasasul. Maksudnya kalau setiap jisim itu tidak berakhir dengan jauhar fard, maka dia ma la nihayah. Maksudnya yatasalsalu amrun ila ma la nihayah. Maksudnya berlaku pecahan kecil itu kepada sesuatu yang tidak akan berakhir. Maka dia mesti berakhir kepada satu jauhar yang terakhir, maka dinamakan sebagai jauhar fard. Okey, itu tujuannya. Dan kenapa munculnya istilah jauhar ini? Dia maksudnya benda yang dikatakan sebagai logik lah. Maksud kalau benda itu tak berakhir kepada molekul yang paling kecil, maka dia berakhir dengan apa? Maksud takkan angin kosong ataupun infinity ataupun benda yang tidak dapat boleh ditakdirkan. Ditakdirkan maksud dapat dinilai ataupun dikira. Okey. Seterusnya jauhar arad, makulatul arad. Baru kita masuk 9 baki yang arad tadi. Arrafahu al-asyairah bi annahu al-mumkin mawjud qaim mutahayyiz ay bi jauhar. Okey, arad ini adalah perkara yang mungkin yang wujud berdiri dengan mengambil ruang, bil mutahayyiz iaitu jauhar. Maksudnya arad ini yaqumu bil ghair, iaitu yaqumu bil jauhar. Dia berdiri di atas jauhar. Fa huwa la yaqumu wa la yatahayyazu bi nafsihi, maka dia tidak berdiri dengan dengan sendirinya dan juga tidak mengambil ruang dengan sendirinya, bal yaqumu wa yatahayyazu bil jauhar. Bahkan dia berdiri dan mengambil ruang dengan jauhar. Maka la Mu'tazilah mendefinisikan bi annahu ma law wujida laqama bil mutahayyiz, iaitu sesuatu yang wujud laqama, maka dia akan mengambil ruang. Fa ta'rifu aham min at-ta'rif, definisi mereka lebih umum. Li annahu yashmal al-mumkin mawjud wal mumkin ma'dum. Kerana definisi mereka merangkumi
mungkin mawjud dan juga mungkin ma'dum. Id la wujida laqama bil mutawahid. Jadi kita kiranya al-ma'dum ini wujud, maka dia akan berdiri ke atas al-ma'dum tersebut yang dijadikan yang berlaku wujud. Tak ni istilah dari sudut istilah saja. Sebab daripada awal sebahagian Mu'tazilah menjadikan al-syai' ataupun al-ma'dum ini adalah syai'. Manakala kita mengatakan al-ma'dum ni la syai', sesuatu yang tidak wujud. Arafal hukama mahiyatu ay haqiqatu iza qisat ila iza qista ila wujudiha al-khariji walau hazat walau hazta nisbataha ilahi kana fil mawdu' ay mahal yaqumu li. Okey, makalah ahli falsafah mendefinisikan iaitu mahiyah ay haqiqah apabila kita mengukur ataupun menilai kewujudan dia itu dengan khariji, alam luaran, maka kita akan dapati nisbah ke atas perkara tersebut kanat fil mawdu' ataupun dia mesti berada pada satu tempat, ataupun mawdu' ni perkara lah, ataupun mesti ada pada subjek, iaitu mahal yaqumu biha, yang tempat dia berdiri tersebut, iaitu al-jauhar. Wa makna wujudul arab fil mawdu', iaitu anna wujudahu fi nafsi wa wujudahu fil mawdu', iaitu wujud dia pada dirinya itu adalah wujud pada tempat ataupun pada objek yang lain. Bihaisu la yatamayyazani fil isyarah al-hissiyah fatakunu isyarah ila ahadihima ainul isyarah ila al-akhar, iaitu daripada sudut la yatamayyazani fil isyarah al-hissiyah, kita tidak dapat membezakan daripada melalui panca indera. Fatakunu isyarah ila ahadihima ainul isyarah ila akhar. Jadi kalau kita dapati salah satu daripada jauhar dan juga arak ni, maka kita telah memahami ataupun kita telah mengetahui yang lain. Maksudnya kita tahu okey, ini adalah mawjud, maka dia ada jauhar. Bila dia ada jauhar, dia mesti ada arak yang berdiri ke atasnya. Wal muradul mawdu' al-mahal qa'im bi nafsi muqawwimun li ghairihi. Okey, iaitu tempat berdiri ataupun sesuatu yang berdiri dengan dirinya, dan wa muqawwimu li ghairihi, dan dia dijadikan tempat untuk orang lain duduk, seperti hadzal waraqul abyad, seperti ini daun putih ataupun kertas putih. Fal waraq qa'im bi nafsi, kertas itu berdiri dengan sendirinya. Wa huwal mawdu' wal mahalul bayat qa'im bihi, dan adalah merupakan tempat warna putih duduk padanya. Wal muqawwimu lahu, yang mana wal muqawwamu lahu, yang berdiri ke atasnya. Li'anna bayat la yaqumu bi nafsi, kerana putih tidak berdiri dengan sendirinya. Bal yahtaj ila jismin, dan memerlukan kepada jisim untuk dia berdiri ataupun untuk dia wujud. Okey, aqsamul arad indal mutakallimin, qassama mutakallimin al arad ila qismain. Mutakallimin membahagikan arad itu kepada dua. Yang pertama, ma yakhtassu bil hayy, iaitu sesuatu yang dikhususkan kepada benda hidup, seperti sifat ataupun ilmu, seperti ilmi wal idarati wal qudrati wal hayati wal kalami wal idraki bil hawasi zahiriyah zahirah wal batinah, seperti sifat ilmu, sifat mengetahui, sifat menghendaki, sifat kuasa hidup, berkata-kata, mengetahui dengan panca indera az-zahirah, dan juga panca indera dalaman, seperti perasaan, emosi dan sebagainya, lapar. Yang kedua, ma la yahtasu bil hayy, sesuatu yang tidak dikhususkan kepada yang hidup. Wa aqwanul arba'ah, wal mudrakatul bil hawas az-zahirah. Aqwanul arba'ah ni saya tak ingat dia punya istilah dia. Dia mungkin apa panggil amam, belakang, depan, belakang, atas, bawah, macam tu. Nanti saya pastikan balik. Wal mudrakatil bil hawas, iaitu sesuatu yang dapat dicapai ataupun diketahui dengan panca indera yang zahir, seperti bisam'i, dengan mendengar, wal basari wasyam, dengan menghidu, wal dzauq, merasa, wal lams, dengan memegang. Wa hadza nau' yashmalu hayy wal ghairi, ini merangkumi hidup dan juga yang bukan hidup.
Okay, wa ma'na al-kaun wusulul jawhar fil haid wal aqwanul awani. Ada kat bawah ni. Minta maaf. Aqwalul arba'ah iaitu al-ijtima' wal iftira', harakah was sukun. Okey, aqwal arba'ah ni ijtima' huwa wusul jawhatani fil haizaini la yumkinu an yatakhallala bainahuma tsalis. Iaitu ada dua jawhar dalam dua keadaan yang mengambil tempat, kedua-dua itu mengambil tempat, la yumkinu yang mana tidak boleh dipisahkan di antara kedua-duanya itu. Yang iftira' maksudnya berhimpun lah. Iftira' wa husulu jawhani fi haizani bihaisu yumkinu an yatakhallala bainahuma. Okey, yang boleh dipisahkan. Yang harakat ya husul awal fi haizani, iaitu terhasilnya yang pertama kepada tempat ataupun mengambil ruang tempat yang kedua. Maksudnya berubah daripada satu tempat ke satu tempat. As-sukun wa husulus sani fil haiz awal, iaitu terhasilnya yang kedua itu pada yang pertama. Maksudnya tidak bergerak lah. Wal mudrakatu bil basar, iaitu sesuatu yang diketahui dengan penglihatan seperti al-alwan, warna, wa bis sam'i, dengan pendengaran iaitu suara, wa bis syammi, iaitu bauan, wa bil dzauqi, iaitu makanan ataupun masam rasa-rasa, kal halawati wal murur wal mararah wal mururah, seperti manis dan juga pahit, wabil lamsi an-na'umah wal khusyumah, lincin dan juga kesat, wal hararah wal rutubah, kering dan juga lembap, ataupun panas dan juga lembap, sejuk. Okey, ingat berhenti setakat dulu, saya perut tak berapa okey. Kemudian aqsamul arad indal fuqaha, indal hukama. Ini kita sambung perbahasan tentang aqsamul arad indal hukama. Okey, insya-Allah kita sambung. Mungkin kita ambil hari Minggu nanti kalau ada masa. Sebab besok saya akan start kelas ilmu mantik dengan pelajar SPM. Jadi mungkin kita akan habiskan pada hari-hari yang lain. Hari yang saya kosong lah, maksudnya mungkin pagi hari Minggu, ataupun ada waktu yang ruang yang lain. Jadi insya-Allah kita akan khatam kitab ini. Kalau ada apa-apa soalan, kita boleh kemukakan di WhatsApp ataupun di Facebook. Jadi setakat itu dulu. Wallahu ta'ala alam.